Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 8 Januari. Perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak perlu dikekalkan demi generasi masa hadapan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Nisman Awang Sauni berkata, keharmonian rakyat banyak membantu kerajaan meneruskan program pembangunan dengan lancar. Berucap pada sambutan Christmas 2023 dan Tahun Baharu 2024, Persatuan Melanau Miri, Datuk Lukan Nisman yang juga Ahli Parlimen Sibuti bersyukur toleransi dan perpaduan yang utuh tidak hanya berlaku dalam kalangan masyarakat, malah wujud dalam sesebuah institusi keluarga. Mengenai pembangunan, beliau memberitahu pengoperasian klinik kesihatan Bandar Miri yang baharu pada 5 Januari lepas di Jalan Lopeng, salah satu projek pembangunan kerajaan bertujuan menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk Miri. Dalam pada itu, beliau berharap Majlis Bandaraya Miri dapat meneruskan pelbagai program untuk kesejahteraan rakyat seperti menangani masalah peparitan yang dihadapi penduduk di kawasan Pujut. Taman Wetland Tebingan Sungai Batu Kawah Fasa 3 dekat Kuching dijangka siap menjelang Tahun Baru Cina ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian dalam perkongsian di Facebook berkata, fasa ketiga projek berkenaan akan mempunyai kemudahan rekreasi seperti papan selaju, gelanggang pikebol, gelanggang petong dan pimpong serta gelanggang bola keranjang. Keseluruhan projek tersebut terdiri daripada 5 fasa dengan fasa terakhir adalah projek lindungan tebingan Sungai Kampung Rantau Panjang dan Kampung Sinar Budi. Setelah fasa terakhir projek itu siap kelak, Taman Wetland Tebingan Sungai Batu Kawah diharap akan menjadi pusat rekreasi penduduk selain sebagai tarikan pelancong. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim memaklumkan projek rejuvenasi bekas kuari lama Ang Cheng Ho fasa 1 kini telah siap dibina. Projek bernilai 15 juta ringgit itu akan menjadi satu lagi mercu tanda di Batu Kawah. Antara komponen projek termasuk sebuah dewan serbaguna dengan pusat inovasi. Beliau berharap projek itu akan memberi inspirasi kepada pelaksanaan fasa seterusnya meliputi cadangan pembinaan tempat untuk aktiviti sukan lasak, sukan air serta pembinaan hotel. Aktiviti mendemar darah sentiasa mendapat sokongan padu daripada masyarakat di Miri apabila berjaya mendapat sebanyak 9,682 pen darah pada tahun lepas. Untuk tahun ini, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Cawangan Miri dan Tabung Darah Hospital Miri meletakkan sasaran untuk mencapai 10,000 poin. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, mengikut rekod yang lepas, sambutan sangat menggalakkan kerana setiap tahun bilangan penderma darah meningkat dan beliau percaya sasaran tersebut dapat dicapai untuk tahun ini. Pada masa sama, beliau turut mendedahkan bahawa Miri berjaya mencapai 100% penderma darah secara sukarela. Sebenarnya Miri adalah pertama yang berjaya mencapai 100% penderma darah secara sukarela, dan itu bermakna bahawa sesiapa pesakit di Hospital Miri yang memerlukan transfusi darah tidak memerlukan untuk menggantinya darah yang mereka sudah guna. Inilah satu kejayaan yang kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama daripada semua pihak. Jelas beliau, sebelum itu Hospital Miri sentiasa menghadapi kekurangan bekalan darah, manakala pesakit-pesakit yang memerlukan darah pula perlu membeli daripada penderma, malah terdapat juga satu sindiket menderma darah pada ketika itu. Justeru, bagi membendung perkara tersebut, Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri telah bekerjasama erat dengan Hospital Miri untuk menjalankan kempen menderma darah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada kempen menerma darah bersempena Tahun Baharu 2024 dan Hari Inner Wheel Antarabangsa di Miri. Program pada kali ini dianjurkan bersama Kelab Inner Wheel Miri, Kelab Rotary Bandar Minyak Miri dan Jawatankuasa Pengambilan Penderma Darah BSMM Cawangan Miri dengan menyasarkan untuk mengumpul 60 pints darah.
Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching (GKCDA) telah akan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkasakan pembangunan di kawasan Kedup. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Bin memberitahu salah satu projek yang diluluskan adalah pembinaan jalan sepanjang 2.7 km ke Kampung Terbat Mawang. Menurut beliau, projek itu melibatkan peruntukan sebanyak 2.4 juta ringgit dan akan memberi banyak manfaat kepada penduduk. Sementara itu, projek Tagang Kampung Terbat Mawang telah dicadangkan dan menanti kelulusan untuk dibangunkan sebagai pusat ekopelancongan di kawasan seluas 1.2 hektar. Beliau yang juga adun Kedup meminta penduduk di kawasan itu meningkatkan tahap ekonomi dalam apa jua bidang yang diceburi. Datuk Martin berkata demikian semasa berucap pada Majlis Kesyukuran dan Sambutan Tahun Baharu 2024 di Kampung Terbat Mawang. Pada majlis itu, beliau mengumumkan geran sebanyak RM200,000 bagi projek naik taraf Balai Raya Kampung Terbat Mawang. Dua pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong akan membawa cabaran negara ke pertandingan robotik yang bakal berlangsung di Eton Grace pada 18 Januari ini. Dua pelajar tersebut adalah Kizra Eisenberg Willington dan Katriona Sia Chun Yung. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG MRSM Betong, Henry juga, pihak maktab berbangga dengan dua pelajar tingkatan 4 itu yang terpilih mewakili Malaysia. Sehubungan itu, pihak PIBG telah menyumbang dana sebanyak RM5,000 kepada dua pelajar terbabit sebagai persiapan dan pembelian peralatan ke pertandingan itu kelak. PIBG turut membiayai tiket penerbangan seorang guru pengiring. Dua pelajar tersebut sebelum ini pernah memenangi perak pada pertandingan MRSM Robo Challenge 2023 peringkat kebangsaan di MRSM Bentong Pahang bagi kategori kreatif IoT. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menghargai setiap asetnya yang memainkan peranan dalam operasi kebombaan. Baru-baru ini kehilangan anjing pengesan yang diberi nama Cliff menyaksikan betapa setiap nyawa dalam jabatan itu sangat dihargai. Bagi pelatihnya, Steven Ambu, anjing daripada disiplin Cadaver yang mula berkhidmat pada 2018 itu bukan sekadar haiwan terlatih tetapi juga bagaikan teman seperjuangan. He's a very intelligent dog and then very fast. I'm almost 47. He's only what you call it, how old is he? 49. Actually, the dog, I'm too old. He's every time I get a new dog, he's faster than me, you know. Katanya, anjing bakal English Springer Spaniel dari Britain itu dilahirkan pada 1 Januari 2016 memainkan peranan penting dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Anjing yang diperoleh dengan kos RM124,000 itu antara 6 ekor anjing yang dimiliki JBPM Sarawak dalam memastikan kelancaran operasi kebombaan termasuk forensik kebakaran. Buat masa ini, JBPM Sarawak mempunyai seekor anjing Cadaver, 2 anjing penyiasat kebakaran dan 2 ekor wilderness. Bagi menghormati pemergiannya, satu majlis pengebumian anjing terbabit telah diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Serian pada Khamis lepas dengan kehadiran pengarah JBPM Sarawak, Datuk Hirudin Rahman. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.